أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di mana kita diberikan kelapangan dan juga dapat sama-sama kita melaksanakan solat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Allah lapangkan urusan kita dan juga Allah permudahkan segala amalan-amalan yang kita lakukan ini dengan berkat dan juga kesusahan kita insya-Allah. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita selalu mendengar dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata beliau berkata, adalah aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tajahaka. Maksudnya apa? Rasulullah telah bersabda kepada budak itu adalah Abdullah bin Abbas. Masih kecil lagi, walaupun bagaimanapun kalau kita lihat Rasulullah sudah mengingatkan kepada Abdullah bin Abbas, apa? Ya ghulam, wahai budak, katanya, inni uallimuka kalimat, aku ingin mengajarkan kepada kamu berapa kalimat. Ini ajaran agama. Yang tadi saya sebut ihfazillah yahfazka, maknanya apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada budak yang ketika itu Abdullah ibn Abbas umurnya belum mencapai 10 tahun, tapi sudah diingatkan tentang jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Mana apa? Dan juga yang disebutkan sebagai apa? Jagalah Allah di sini, niscaya kamu akan dapati dia di hadapanmu. Dan hadis seterusnya menceritakan tentang apa? Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu mohon bantuan, maka mohonlah bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya jikalau seluruh umat berkumpul untuk memberi sesuatu manfaat kepada kamu, niscaya mereka tidak berupaya untuk memberi manfaat kepada kamu, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Dan sekiranya seluruh umat manusia tadi berkumpul untuk memudaratkan kamu, niscaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu, melainkan apa yang telah takdirkan Allah ke atas kamu. Ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, telah diangkat, kata Rasulullah, pena-pena dan telah ditetapkan takdir-takdir. Di hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis ini adalah hasan sahih. Hasan maknanya baik, lagi sahih. Jadi kalau kita lihat dalam pengajaran yang boleh kita ambil tentang peringatan Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas ketika kisah ini berlaku masih umurnya tak kurang daripada 10 tahun lah yang telah kita nyatakan di sini. Dan ketika itu beliau menaiki unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bahagian belakang. Jadi ini menunjukkan, kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mesra kepada kanak-kanak. Walaupun baginda seorang pemimpin yang agung dan juga pesuruh Allah, Rasulullah sebagai pesuruh Allah, tetapi baginda tidak segan untuk berkenderaan bersama kanak-kanak. Bahkan
Pernah satu riwayat mengatakan baginda pernah solat sambil mendukung cucu baginda yang bernama Umamah. Ini salah satu daripada sikap tawaduknya Rasulullah. Baginda juga pernah berhenti berkhutbah apabila melihat cucu-cucu baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, Hasan dan Husin, merangkak. Lalu ketika khutbah ni, Rasulullah turun dari mimbar untuk mengambil dan mendukung mereka sambil meneruskan khutbah. Ini riwayat pernah mengatakan tentang, kerana kalau kita lihat Rasulullah kalau tinggal tu just kata orang tu bersebelahan dengan Masjid Nabawi tadi. Inilah yang kalau kita lihat sebagai contoh sayangnya beliau kepada kanak-kanak. Ya, Rasulullah SAW adalah murabbi ataupun pendidik yang terbaiklah. Yang mana kalau kita lihat baginda tidak pernah membuang masa dan peluang yang ada akan digunakan dengan sebaik-baiknya, iaitu mengajar dan mendidik manusia. Inilah akhlak dan juga kepribadian Rasulullah SAW. Jadi masanya tidak dibuang dengan begitu saja. Tidak mengobrol ataupun membuat perkara yang membuang masa lah. Jadi waktu dan peluang yang paling sesuai, dan juga kita lihat kesannya mendidik ialah ketika kanak-kanak lagi. Ini yang boleh kita ambil pelajaran, iaitu ketika jiwa kanak-kanak itu masih bersih dari kotoran dan hatinya masih lembut. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi proses, kalau kita lihat proses pendidikan anak-anak ni semestinya berlaku secara formal atau di dalam kelas, dalam perkara yang lain juga, ataupun kita lihat sebagai formal tu di masjid. Dia bukan saja di masjid saja, tetapi dia berlaku secara tidak informal. Yang saya maksudkan tidak informal tanpa mengira waktu lah, atau tempat, ketika berkenderaan, ketika makan, ketika minum, ketika sedang solat. Ini proses berlaku. Malahan kalau kita hantar anak-anak ke madrasah, masjid contohnya, dia hanya mengambil masa 2-3 jam. Tapi kita yang selalu di rumah bersama anak-anak kita, khususnya ibu bapa tadi, kalau datuk pun menjadi contoh juga. Ia sebenarnya menjadi ikutan kita. Itu proses pembelajaran sepanjang waktu sebenarnya. Apa yang kita buat dilihat oleh anak-anak kita, cucu kita. Perbuatan yang baik akan didorong melalui pendidikan tadi. Waktu tengah malam nak tidur, itu semua didikan. Ketika sedang berkhutbah juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi pendidikan kepada anak-anak tadi. Dan inilah yang dikatakan perkara yang paling asas atau basic, yang paling penting dalam pendidikan adalah akidah, iaitu kepercayaan tadi, yang baru saya baca tentang hadis tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kanak-kanak akidah, kerana akidah ini begitu penting sekali, iaitu tentang menjaga hukum Allah. Itu termasuk akidah juga, menjaga hukum Allah itu termasuk akidah. Maka Allah SWT akan jaga kita. Bukan jaga kita jaga keselamatan dan juga keamanan kita. Ini salah satu daripada perkara yang paling penting yang perlu kita fahami. Allah menjaga kita, maknanya bukan menjaga keselamatan juga keamanan kita. Jadi hadis yang baru dibincangkan tadi merangkumi juga asas-asas penting dalam agama, sehingga kata sebagian ulama, aku memerhatikan dalam hadis ini, maka ianya sungguh menakjubkan. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kita. Dan seterusnya ila akhir hadis tadi, di mana ulama ini mengatakan, maka ianya sungguh menakjubkan dan dan juga ia hampir-hampir menjadi kebingungan. Kenapa? Alangkah
sedihnya atau duka citanya disebabkan kejahilan. Ni jahil ni kena bodoh, ataupun kurang fahamannya tentang maksud hadis ini, menyebabkan manusia tadi tidak memahami tentang pentingnya kita memahami bahawa Allah sentiasa bersama kita. Maksud jaga Allah di sini ialah jaga segala hukum agama, dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang dimasukkan jaga Allah tadi. Kita tak payah jaga Allah. Allah dah dah memang berkuasa. Allah yang lihat kita, yang menjaga kita sebenarnya. Jadi cara kita nak menjaga Allah adalah dengan kita mengikut segala perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang dimasukkannya. Sebab itu barang siapa yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya setakat yang termampulah, maka ia akan dijamin keselamatan hidupnya. Kadang-kadang bukan hidupnya saja, keluarganya, hartanya, dan yang paling penting daripada semua itu ialah imannya. Ini iman akan dijaga. Yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa keadaan sekalipun. Masya-Allah. Antara hukum Allah yang paling besar dan penting dipelihara ialah solat. Sebab itu Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, jagalah kamu akan solat 5 waktu dan solat pertengahan. Maknanya apa? Pokoknya solat tu jaga. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-238, Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang mafhumnya, barang siapa yang memelihara solat 5 waktu adalah baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala janjinya untuk memasukkannya ke dalam syurga. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini tentang pentingnya solat tadi. Jadi wajib juga menjaga anggota badan, termasuk anggota badan daripada melakukan perkara yang haram. Khususnya 2 anggota utama, iaitu mulut dan kemaluan. Ini nafsu syahwatnya tadi. Pernah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga apa yang di antara janggutnya, 2 janggutnya, iaitu mulut, dan apa di antara 2 kakinya, iaitu kemaluannya, maka ia akan masuk syurga. Kenapa? Kerana mulut ni akan mengeluarkan kata-kata, akan memberikan impak yang besar kepada kehidupan kita. Dan juga yang dikatakan kemaluan tadi, kalau tidak dijaga, dia akan terjebak dengan perlakuan yang dilarang oleh Allah SWT, iaitu perzinahan dan sebagainya. Jadi ini disebut sebagai takwa kepada Allah SWT, iaitu menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga kita disuruh menjaga mata, disuruh menjaga telinga daripada melihat. Mata tadi daripada melihat dan mendengar perkara-perkara yang haram. Mata pun boleh tengok yang haram, telinga pun boleh mendengar yang haram juga. Sebab itu Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-30, di mana Allah Ta'ala mengatakan apa? Dengan firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan mereka dari melihat perkara yang haram, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, iaitu menjaga kemaluan mereka lah daripada jatuh kepada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kecuali kepada isteri mereka yang disebut sebagai halal dan sah. Itu pun dalam melakukan hubungan suami isteri pun ada juga batas-batasnya, tak boleh sembarangan. Sampai ke tahap setiap apa yang dilakukan itu ada dia punya pengajaran dan juga pendidikan. Allah SWT juga telah mengingatkan tentang sesungguhnya pendengaran
penglihatan dan juga hati-hati kesemuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semudah itu, akan dipersoalkan tentang apa peranan masing-masing tadi. Memang aku pun sukalah, ini mata aku, mulut aku tu betul. Tetapi di samping itu mulut dan mata kita, namun kita disuruh jaga segala panca indera yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya tadi. Jadi maksud Allah menjaga kamu tadi, ihfazillah. Barang siapa yang menjaga batas-batas yang disebut sebagai agama tadi, hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga maka Allah akan menjaga dirinya. Itu yang dimaksud anak isterinya. Bukan saja diri kita, anak isteri kita pun Allah jaga, harta bendanya, dan lebih penting sekali daripada itu, Allah akan menjaga agama dan imannya. Itu yang paling penting. Jadi kita kena ingatkan kepada anak-anak kita, isteri kita, tentang pentingnya kita menjaga ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita boleh ambil contoh-contoh di mana mereka yang dijaga oleh Allah SWT kesemuanya, keadaannya akan mendapat rahmat dan juga mendapat perlindungan Allah. Walaupun ada orang nak menganiaya kita, tapi kalau Allah nak pelihara kita, insya-Allah semua akan gagal. Kisah Ashabul Kahfi kalau kita baca, di mana telah tidur selama 390 tahun, tidur nyenyak dan aman. Kalau kita satu hari tidur je, lipas datang, kalajengking datang, tak aman. Tapi Ashabul Kahfi ni yang diceritakan mereka, kerana mereka beriman pada Allah, akhirnya Allah telah menjaga dan juga memelihara mereka hinggakan mereka tidur selama 390 years, Masya Allah, di dalam gua bersama anjing. Dan mereka ketika itu sedang diburu oleh musuh, kerana mereka ini beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjaga akidah hingga Ashabul Kahfi ni, bila mereka dibangunkan sadar, tengok anjing dah jadi rangka dah. Jadi mereka pun rasa lapar, marilah kita pergi beli makanan. Jadi bila keluar daripada gua tadi, dia nak buy something, nak makanan. Sekali orang tengok, ini duit tahun berapa, babe? Dah bukan berabad lagi, dah kira macam berkurun-kurun. Satu kurun kira 100 tahun, dah 300 lebih tahun. Wah, rupa-rupanya mereka ini telah ditidurkan oleh Allah di dalam gua, hingga mereka tak sadar yang mereka ini. Jadi mudah bagi Allah lah kalau nak cakap tentang kita ni, kalau nanti ditakdir dimasukkan dalam alam barzah untuk dibangkitkan oleh Allah. Dia sadar je, aku lagi apa ni? Aku ditidurkan. Tapi mereka yang di dalam kubur tadi melakukan maksiat dan juga melakukan kemungkaran, mereka akan diazab. Itu tak tidur. Itu disadar tu. Tapi orang beriman, orang yang amal soleh akan ditidurkan seperti pengantin di dalam taman-taman syurga. Berbeza dengan mereka yang di waktu hidupnya tidak menjaga hukum-hukum Allah. Kata orang Jawa tau, sembrono asal boleh hidupnya, halal haram semua tak kisah. Janji yang penting perut aku kenyang, perut aku ni ada isi. Tapi soal halal haram dia tak kira. Dan kita lihat kisah isterinya siapa? Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di bumi yang kering kuntang. Mana? Di Makkah, betul? Tidak ada tempat tinggal, manusia pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, makanan dan juga air pun tak ada. Tetapi mereka selamat, diberi rezeki dan dijaga oleh Allah SWT.
Sampai sekarang kita minum air apa? Air Zam-Zam. Itulah sampai sekarang pun tak kering je. Sampai sekarang pun tak apa? Kerana berkatnya Makkah, hingga sekarang bila air itu melimpah ruah keluar, maka tumbuhan pun mula tumbuh. Maka manusia pun mula datang hinggap di tempat yang disebut sebagai Makkatul Mukarramah. Dan disitulah tempat itu diberkati oleh Allah SWT, dan disitulah tempat keamanan. Banyaklah contoh-contoh yang kita boleh ambil di dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya kisah Nabi Yusuf yang alaihissalam, yang dicampakkan ke dalam telaga oleh adik-beradiknya ketika umurnya 12 tahun. Ini kita ambil tentang pengajaran. Kemudian apa? Dibungut oleh pedagang dan dijual sebagai hamba. Lalu dibeli oleh Al-Azizi, pembesar negara, setelah menjadi apa? Budak suruhan. Ini kalau kita baca ceritanya, beliau difitnah oleh isteri Al-Aziz, tetapi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah tersebut. Di mana kalau kita baca dalam surah Yusuf ayat ke-24, Allah SWT mengatakan dengan firman-Nya, demikianlah takdir kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjauhkan daripada Yusuf atau Nabi Yusuf tadi dari perkara yang tidak baik dan perbuatan keji. Kerana sesungguhnya ia adalah dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Malahan dia diajak oleh isterinya pembesar negara tadi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi Nabi Yusuf menolaknya kerana apa? Takutkan kepada Allah SWT dan juga mengikut perintah Allah SWT. Dia kan dipenjarakan, tetapi apabila hukuman tadi disiasat balik, didapati Nabi Yusuf tidak bersalah. Tanda-tandanya apa? Bajunya koyak. Jadi bila saat dia nak lari daripada itu, ditarik oleh isteri pembesar negara tadi, dan akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan dari penjara dan dilantik menjadi raja Mesir pada ketika itu. Inilah salah satu keyakinan kita tentang bagaimana kalau Allah SWT nak pelihara, nak jaga kita, tapi syaratnya kita kena ihfazillah, yakni menjaga Allah SWT, hukum-hukum Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan perlindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.